العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya diberi tugas untuk bercakap tentang salah satu daripada maqasid syariah, iaitu hifzul aql, prinsip memelihara akal. Sememangnya memelihara akal merupakan salah satu ahad al-kulliyat al-maqasidiyah al-khamsah, salah satu daripada prinsip ataupun salah satu daripada maksad dari maqasid al-khamsah yang lima, jaga prinsip memelihara agama, prinsip memelihara akal, prinsip memelihara harta, prinsip memelihara diri ataupun keturunan. Jadi kebetulannya saya diminta cakap mengenai salah satu prinsip, iaitu memelihara akal. Akal merupakan faktor yang sangat penting kepada kehidupan manusia sejagat. Bagi kita umat Islam, akal merupakan salah satu nilai yang akan menentukan sama ada kita menjadi insan yang mukallaf ataupun tidak. Tanpa akal, tak mungkin kita dibebankan dengan tata cara syariat ataupun hukum hakam syarak, bahkan agama Islam secara keseluruhannya. Maka dengan itu, ternyatalah kepentingan akal, kepentingan menjaga akal daripada hilangnya akal, daripada terganggunya akal, untuk terus berfungsi menjaga akal secara berterusan dalam kehidupan kita seharian. Adapun jika berlaku secara tabi'i, proses secara tabi'i jika berlaku, ini di luar kawalan kita. Umpamanya bila kita lena, akal kita terhenti buat sementara, sehinggalah kita jaga daripada lena. Kita ditimpa penyakit seperti hitam ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan akal kita terhenti buat sementara waktu, maka taklif Islam, taklif syarak kepada kita akan terhenti buat sementara waktu. Akan tetapi jika berlaku secara sengaja kita menghentikan fungsi akal, sengaja kita menghentikan akal daripada terus berfungsi dalam kehidupan, dalam mengawal diri kita, maka ini perlu dilihat sejauh mana keperluan kita menghentikan akal buat sementara waktu, dengan tujuan untuk membuat rawatan ataupun pengubatan daripada masalah kesihatan yang menimpa kita. Barangkali sekadar yang diperlukan dengan teknologi semasa, teknologi moden semasa, kita boleh anggarkan sejauh mana keperluan kita dalam tempoh masa tertentu, dan di bawah kawal selia pihak tertentu yang pakar dalam bidang yang berkenaan. Maka dengan itu akal boleh
kawal boleh dihentikan buat sementara sekadar yang diperlukan. Tapi kalau saja-saja nak hentikan peranan akal dalam memandu hayat kita sebagai seorang insan yang mukallaf, maka syarak tidak membenarkan. Bermakna nilai akal pada pandangan syarak sangatlah tinggi. Sangatlah tinggi. Tanpa akal tidak mungkin seseorang tadi dapat mengawal selia dirinya berpandukan kepada tuntutan-tuntutan syarak, sama ada tuntutan supaya melakukan ataupun tuntutan supaya tidak melakukan. Jadi peranan akal dalam Islam sangat-sangat dihargai dan ia terhenti atas beberapa perkara yang dikecualikan pada kes-kes tertentu sahaja, tidak pada semua kes. Akal juga akan memandu selia, tetapi pada umumnya akal dipandu oleh wahyu dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, menyentuh hal-hal yang gaib yang di luar kemampuan akal berfikir. Akal dipandu oleh wahyu, oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi yang sahih dalam apa-apa yang berkaitan dengan perkara akidah, perkara gaib di dunia maupun perkara gaib di akhirat. Sebab tu untuk memahami perkara-perkara gaib hanya sekadar tunjuk ajar ataupun panduan yang diberikan oleh wahyu, oleh Al-Quran kepada kita dengan maklumat-maklumat yang tertentu, dan boleh jadi maklumat-maklumat yang berkenaan hanya terhad kepada apa yang dimaklumkan kepada kita sahaja. Sebab tu untuk memahami lebih daripada maklumat yang dimaklumkan kepada kita melalui Al-Quran maupun sunnah Nabi, kita tidak boleh menjangkau, tidak boleh memikir, membuat andaian, imajinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib. Apatah lagi perkara yang berkaitan dengan Tuhan. Membicarakan tentang sifat-sifat Tuhan tidak boleh menjangkau lebih daripada maklumat yang hanya kita dimaklumkan melalui Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sahaja. Untuk menentukan sesuatu, akal tidak punya bidang kuasa, tidak punya kemampuan untuk menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, perkara-perkara yang berkaitan dengan gaib, hal-hal gaib yang hanya ditentukan oleh wahyu melalui Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebab tu kita tidak boleh membuat andaian dalam perbahasan kita mengenai Tuhan, mengenai sifat-sifat Tuhan. Begitu juga mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kerana kesemuanya itu disifatkan sebagai umur tauqifiyah, perkara-perkara yang terhenti di atas maklumat yang dibekalkan melalui wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi. Saya bagi contoh, umpamanya salah satunya ialah apabila ada pihak yang menamakan Tuhan dengan Ad-Dahr, wa ma yuhlikuna illa Ad-Dahr. Mereka mendakwa ataupun Quran merakamkan dakwaan mereka bahawa kita dalam kehidupan seharian kita tidak akan berlaku ataupun tidak akan berlaku sebarang perubahan melainkan dengan masa. Seolah-olah masa sebagai faktor penentu bila kita menjadi seorang bayi, bila kita menjadi seorang remaja, bila kita menjadi seorang dewasa, bila kita menjadi seorang yang sudah lanjut usia.
Mereka mendakwa bahawa tidak lain dan tidak bukan hanyalah faktor masa. Masa yang menentukan. Saya kalau dilahirkan pada 28 hari bulan 12 1951, waktu itu saya bayi, baru dilahir. Tapi disebabkan oleh faktor masa, daripada bayi berpindah kepada kanak-kanak, berpindah kepada remaja, berpindah kepada dewasa, berpindah kepada keadaan yang sekarang. Rambut yang sudah beruban, yang sudah bertukar warna daripada warna hitam ke warna putih, disebabkan oleh faktor masa. Tak semua orang yang lanjut usia akan berubah warna rambut daripada hitam kepada putih. Tak semuanya. Barangkali ada orang yang sampai 100 tahun rambut dia masih hitam, barangkali. Dan banyak lagi faktor-faktor lain. Bukan segala-galanya ditentukan oleh masa. Sebab tu mereka kata wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak binasa, tidak akan berlaku sebarang perubahan melainkan masa yang boleh menentukan. Seolah-olah masa menjadi penentu yang mempunyai kuasa menentu. Tetapi dalam perbahasan kita mengenai akal dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, akal bukannya faktor penentu. Sebaliknya, akal manusia hanya menjadi faktor pembantu dalam memahami khitab syarak, sama ada Al-Quran maupun sunnah Nabi. Quran menyebut tentang peranan akal untuk berfikir, membantu manusia supaya dapat memahami khitab syarak, sejauh mana kehendak syarak daripada sesuatu kenyataan melalui ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Sebab tu akal banyak membantu kepada seseorang mujtahid untuk berijtihad dalam memahami perkara-perkara yang dikenaki oleh syarak melalui ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, kita akal hanya menjadi faktor pembantu sahaja, tak lebih daripada itu. Bagaimana kita nak memahami ayat-ayat yang menyentuh tentang syurga neraka? Kita hanya tahu kata syurga, kita hanya tahu tentang neraka. Itu pun kita faham daripada ayat-ayat tertentu yang berkaitan, hadis-hadis Nabi yang tertentu yang berkaitan, kita dapat memahami. Tetapi kefahaman kita masih terhad. Kefahaman kita mengenai syurga, kita tidak punya pengalaman. Kita tidak punya sesiapa pun yang pernah masuk syurga, keluar balik dan menceritakan hal-hal yang terdapat di dalam syurga. Begitu juga dengan neraka. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, apabila ditanya mengenai syurga, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga yang boleh Nabi sifatkan kepada kita, syurga yang tidak pernah mata dunia melihat, tidak pernah telinga dunia mendengar, tidak pernah hati dunia terlintas dengan gambaran-gambaran tertentu. Sebab tu dia disifatkan sebagai umur tauqifiyah, perkara-perkara yang terhenti di atas apa-apa yang dinyatakan, yang dimaklumkan kepada kita oleh syarak. Dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu berkaitan dengan syurga neraka, berkaitan dengan agenda-agenda akhirat yang akan berlaku, bahkan berkaitan dengan agenda-agenda dunia yang telah pun berlaku ribuan tahun yang lampau. Cerita-cerita mengenai Fir'aun, cerita-cerita mengenai Namruz, cerita-cerita mengenai umat-umat yang terdahulu, sekadar yang kita dimaklumkan kita boleh tahu, manakala selebihnya kita tak mungkin dapat mengetahui. Tak mungkin dapat mengetahui. Sebab tu kita tidak boleh buat sebarang ulasan
tafsiran yang berlebihan daripada maklumat yang hanya dimaklumkan kepada kita sekadar yang dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi peranan akal fikiran hanya dapat membantu kita untuk memahami ala kadar yang kita dimaklumkan sahaja. Tidak boleh lebih daripada itu. Berkaitan dengan perkara-perkara ataupun ayat-ayat hukum, ayat-ayat yang mengandungi hukum hakam syarak, akal fikiran dapat membantu kita untuk memahami dan seterusnya menganalisa. Kenapa? Sebab-sebab illah yang mengikat hukum supaya dapat kita gunakan hukum yang sama terhadap kes-kes baru yang belum mempunyai hukum hakam. Jadi qiyas merupakan salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah-masalah umat, kerana ada kes-kes baru yang berlaku tanpa mempunyai hukum, dan ini akal boleh berperanan membantu kita manusia untuk memahami sebab-sebab yang mengikat hukum. Adanya hukum, adanya illah, adanya hukum. Tak ada illah, tak ada hukum. Illah ni sebab yang mengikat hukum. Sesuatu hukum mempunyai lebih daripada satu sebab. Sebab tu dalam kaedah usul fiqh kita kena menggunakan pendekatan as-sabr wa taqsim. Kita kena saring dan kita kena kenal pasti mana satu sebab yang mengikat hukum ataupun tidak. Sebab tu mafhum sifah tidak boleh digunakan sebagai sebab yang boleh mengikat hukum. Mafhum sifah secara keseluruhannya tidak boleh digunakan sebagai illah yang boleh mengikat hukum. Saya bagi contoh umpamanya zakat padi. Zakat padi dikiaskan dengan zakat gandum. Hukum wajib mengeluarkan zakat padi diambil daripada hukum yang sedia ada, daripada nas syarak mewajibkan zakat terhadap gandum. Di antara gandum dengan padi mempunyai persamaan. Illah yang boleh mengikat hukum yang sama di antara zakat padi, di antara padi dengan gandum ialah faktor mengenyangkan, boleh memberikan tenaga yang berkekalan. Kita makan temikai walaupun sampai kenyang, dia tak cukup tenaga untuk kita terus bertenaga daripada tengah hari sampai malam. Tapi kalau nasi, dia boleh mengenyang dan boleh memberi tenaga yang berkekalan sehingga kalau kita makan pagi boleh sampai tengah hari. Kalau tak makan tengah hari boleh gagah sampai ke petang, letih. Bila letih, dia boleh mengganggu fungsi akal. Sebab tu kita kalau dalam keadaan kelaparan yang amat sangat, yang amat lapar, sangat lapar, dia boleh mengganggu fungsi akal. Contohnya bila kita pergi bazar-bazar Ramadan, bazar Ramadan sebelah petang sebelum buka puasa pergi Ramadan, rasa macam nak makan satu bazar Ramadan tu kita seorang saja nak makan. Kita beli bahan-bahan untuk berbuka puasa selalunya berlebihan. Semua nak beli. Tengok yang tu menarik, yang ni menarik. Peniaga-peniaga bazar Ramadan pula pandai memancing selera pengunjung-pengunjung bazar Ramadan. Jadi kita dalam keadaan lapang yang berlebihan, akal kita tidak sempurna membuat sesuatu keputusan. Beli punya beli, balik sekali buka puasa tak makan serah mana pun. Makan sikit, buang je, besok buang.
Sebab itulah ulama-ulama kita sepakat mengatakan bahawa kepada hakim yang akan mengendalikan kes mahkamah, dia tidak boleh mengendalikan kes ketika dia sangat marah. Orang marah ni kalau sampai ke kemuncak, memang dia kurang waras. Kadang-kadang dia boleh kata, aku nampak hang ni kecil je, padahal kawan tu besar, tapi nampak kecil pasal nak marah. Jadi akal kita sudah tidak normal, dapat berfungsi dengan baik. Maka dengan yang demikian, dikiaskan di antara keadaan yang berlaku kepada seseorang hakim ketika dia marah, sama juga dikiaskan dengan kes pada ketika dia sangat lapar. Nak mengendalikan kes di mahkamah sebelum buka puasa, setengah jam, sejam sebelum buka puasa, tak boleh. Nanti keputusan yang akan dibuat oleh hakim tadi dalam keadaan begitu tidak menepati ataupun tidak akan dapat menepati kehendak dan tujuan sebagai seorang hakim yang sepatutnya berlaku adil dari segenap segi. Jadi akal fikiran ni perlu dijaga, perlu dipelihara supaya senantiasa dapat meneruskan fungsi dia dengan baik, dengan sempurna. Syarak mengambil kira hal-hal yang sedemikian. Oleh yang demikian, dia menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan akal supaya survival hidup manusia tadi dapat dipelihara, dapat diperlakukan secara adil dan saksama. Akal fikiran juga akan dapat membantu kita manusia bukan sekadar memahami, tetapi juga dalam hal-hal yang memerlukan penghayatan dengan dibantu oleh akal fikiran, kita supaya kita dapat berlaku adil kepada diri kita sendiri, kepada mereka-mereka yang menjadi sasaran dalam menyelesaikan masalah-masalah umat dari masa ke semasa. Al-Quran menggalakkan kita umat Islam supaya senantiasa berusaha mengasah akal fikiran. Akal kita jika dibelai, dijaga, dipelihara dan diasah dengan baik, maka dia akan meningkat. Keupayaan dia akan terus meningkat dari satu tahap ke satu tahap sehinggalah ke tahap yang lebih tinggi, yang lebih berkemampuan. Imam Al-Ghazali pernah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana fungsi akal yang dimiliki oleh kita manusia, umat Islam khususnya, belum mencapai tahap maksimum. Masih banyak ruang-ruang yang boleh digunakan akal dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu dengan memerah akal fikiran manusia, tetapi masih mempunyai ruang yang banyak, belum mencapai separuh daripada tenaga yang Allah bekalkan kepada kita secara tabi'i dengan akal fikiran yang boleh berfungsi lebih daripada itu. Kita jika tidak meneroka, kita tidak menggunakan akal dengan sepenuhnya. Kita kena cuba, kena meneroka. Sebab tu bila saya perhatikan sahabat-sahabat kita yang menghafaz Al-Quran 30 juzuk, ini bukan celeng-celeng punya kerja. Nak simpan, nak ingat sebuah Al-Quran 30 juzuk dalam ingatan kita bukannya satu perkara yang mudah.
Sehingga bila ditanya, pada satu ketika bila ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana nak memelihara ingatan Al-Quran, sebuah Al-Quran dalam kepala, dalam pemikiran kita? Nabi jawab, Al-Quran seperti mana unta liar. Unta liar. Unta liar ni kita kena tamat. Kalau kita lepas dia, dia akan pergi merata tempat. Dia akan pergi merata tempat dan kita tak dapat nak mengawal selia dia. Sebaliknya, kita nak kawal selia unta liar, kita kena gunakan tali untuk menambat. Dan tali nak tambat unta. Unta dia hidup di padang pasir. Padang pasir, nak pacak tumang tak macam di tempat kita. Kita, permukaan bumi kita tanah. Ada kala tanah lembut, ada tanah keras. Tapi kita boleh pacak tumang. Tumang boleh mengukuhkan ikatan. Tapi di padang pasir tak macam tu. Kalau kita pacak tumang, sebelum apa-apa lagi dah tumbang tumang kita. Sebaliknya, di padang pasir nak tambat unta dengan menggunakan iqal. Iqal ni tali tambat unta. Pak Arab Badui bila dia naik unta, menunggang unta, dia berhenti di mana-mana, dia akan gunakan tali tambat unta tadi yang duduk di kepala dia. Masa dia unta tu berjalan dengan dia, dia letak atas kepala. Aikal. Orang Melayu kata egal. Tali untuk tambat sendi kaki depan maupun kaki belakang, biasanya kaki depan lah. Dia bubuh ekal tu di sendi lutut kaki depan, unta tu tinggal 3 kaki. Kalaupun dia boleh berjalan, tapi tak boleh pergi jauh. Dia hanya mesti ikut dekat-dekat tu saja. Tapi kalau kita tak tambat dia dengan ikan, dia boleh merayau, mungkin hilang daripada kawalan kita. Jadi sama juga keadaannya kepada yang menghafaz Al-Quran, khususnya kita sampai hari ini dah ingat, besok malam, besok pagi dah lupa balik. Ingatan Al-Quran tu dibandingkan dengan unta liar yang perlu ditambat dengan tambatan yang kukuh. Apa maksud tambatan yang kukuh? Ialah kita perlu ulang dari masa ke semasa. Perlu ulang dari masa ke semasa. Nak kata 1000 kali, bukan 1000 kali, beribu-ribu kali, supaya ingatan kita mengenai ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu tadi senantiasa segar dalam ingatan kita, senantiasa menjadi ingatan yang sebati dalam kehidupan kita. Saya bagi contoh, umpamanya kita hafaz surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita hafal, peringkat awal barangkali sukar untuk kita nak jaga. Bila nak baca balik, tersangkut, terpaksa tengok semula ke mushaf, ke Quran. Bila dah ingat, separa-separa ingat, barangkali dia boleh bertahan 2 hari tak mengulang, masih boleh bertahan. Masuk hari yang ketiga, dah jadi kacau. Dah jadi kacau. Apatah lagi dengan ayat-ayat yang penghujung ayatnya tadi hampir sama dengan beberapa ayat yang lain. Ini menyebabkan keadaan menjadi lebih confused dalam proses menghafaz Al-Quran. Sebaliknya, kita perlu ulang dari masa ke semasa. Dan ini terpulang kepada kemampuan dan untuk menguruskan ingatan kita tadi secara berterusan.
akal fikiran manusia yang mampu mengumpul, mampu menahan, mampu bertahan buat tempoh masa yang lebih panjang, yang lebih lama. Ini satu anugerah Allah kepada mereka-mereka yang Allah kenaki. Kadang-kadang saya masih teringat ada Syekh Ali Tantawi, dia selalu bersiaran dalam TV Saudi, terutama sekali fatwa ala darb. Dia fatwa secara langsung, orang boleh berinteraksi dengan dia, orang boleh tanya macam-macam. Orang tanya dia, salah seorang tu tanya dia, apa rahsia ingatan dia masih boleh bertahan? Umur dia dah 80 tahun lebih dah, tapi masih segar dalam ingatan. Bila ditanya mengenai satu masalah, dia terus jawab secara spontan. Dia kata rahsia dia kerana akal dia masih tersimpan hafalan Al-Quran dengan baik. Dia nak baca ayat mana, pada bila-bila masa, pada ketika mana. Kadang-kadang orang kejut kita tengah lena, orang kejut kita, cuba baca tengok surah Az-Zumar, boleh baca. Cuba baca tengok surah Al-Kahfi, boleh baca. Cuba baca tengok surah Al-Baqarah, ayat mana, ayat di tengah-tengah surah Al-Baqarah, dia boleh baca, dia boleh baca. Ingatan yang semacam tu sudah sebati dalam kehidupan kita. Macam kita hafal surah Fatihah, dia hafal surah Baqarah. Mana boleh banding? Surah Baqarah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Surah Fatihah hanya mengandungi 7 ayat sahaja. Kita boleh ingat, dan ingatan kita sebati dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita tengah nyenyak tidur pun, orang gerak kita baca Fatihah, tengok ayat yang ketiga, ayat yang keempat, selang-seli boleh baca, boleh baca. Kerana ingatan tu sudah sebati. Nak menjadikan ingatan kita sebati dalam pemikiran kita, maka ini perlu melalui proses yang panjang, proses untuk mengekalkan ingatan ini tadi. Jadi Syekh Tantawi dia kata antara rahsia bagaimana dia boleh menjaga ataupun boleh memelihara ingatan dia sampai ke hari yang ditanya tadi, dia kata ialah hafaz Al-Quran. Kita kena sentiasa bersama Al-Quran, tak kira waktu, tak kira masa dan ketika. InsyaAllah kita di KUIP akan ada fakulti pengajian Al-Quran, dan salah satu daripada subjek ataupun maddah yang akan kita utarakan dalam fakulti pengajian Al-Quran ialah maddah Al-Qiraat. Maknanya umat Islam di Malaysia boleh belajar baca Quran lebih daripada satu qiraat. Kalau setakat hari ini kebanyakan kita boleh baca Quran hanya satu qiraat sahaja, tapi di sana masih ada lagi 6 qiraat yang boleh kita baca. Dan setiap qiraat yang kita baca kadang-kala mempunyai maksud yang tersendiri dan tidak jauh beza dengan qiraat yang lain. Tetapi ada juga ayat-ayat yang boleh dibaca lebih daripada satu qiraat, dia akan akan berlaku perbezaan makna dan maksud daripada qiraat-qiraat yang tertentu. InsyaAllah anak-anak kita akan berpeluang di KUIP mempelajari qiraat Al-Quran dengan lebih daripada satu qiraat, hingga ke 7 qiraat, hingga ke 10 qiraat. Jadi peluang ni perlu diambil oleh anak-anak kita, dan mereka akan diajar oleh para asatizah yang kita ambil khusus daripada luar negara datang ke Perlis ni, dan Perlis akan menjadi menara ilmu yang tersendiri insya-Allah satu ketika nanti. Balik kita kepada fungsi akal. Fungsi akal dia sepatutnya dimiliki oleh setiap individu, setiap insan, setiap umat Islam dengan fungsi akal yang sempurna.
tanpa terganggu, tanpa boleh terhapusnya fungsi akal. Sebab tu Al-Quran, hadis-hadis Nabi telah mengharamkan apa jua bahan yang boleh mengganggu fungsi akal. Sama ada melalui kegiatan minuman yang memabukkan, termasuklah arak, termasuklah adik-beradik arak. Nak kata arak pun bukan arak, tapi dia berfungsi untuk mengganggu akal fikiran manusia. Dia boleh memabukkan, dan kadang-kala dalam bentuk cecair, kadang-kala bukan dalam bentuk cecair, seperti mana dadah. Ni kita diperoleh ni ketum, terkenal sangat minuman ayak ketum. Kita tak boleh bayangkanlah, tak terbayanglah. Saya sebelum saya dapat taklimat mengenai ketum ni, saya tak terbayanglah yang daun ketum diproses nak dapatkan air ketum yang tak tahulah apa fungsi dia, dicampur dengan ubat nyamuk, dicampur dengan bahan-bahan yang tak tentu halal, sehinggalah memabukkan, menghilangkan akal fikiran dan macam-macam lagi. Jadi penyalahgunaan bahan-bahan tabi'i sehingga boleh menghilangkan akal, ini termasuk dalam maqsad min maqasid syariah, iaitu memelihara akal fikiran daripada terganggu, daripada terhakisnya akal fikiran ataupun hilang fungsi, dan akhirnya manusia terdedah kepada macam-macam keadaan. Kita kalau tak ada akal ni, teruklah. Kita tak boleh hiduplah tak ada akal ni. Kalau kita tengok rakan-rakan kita yang ditimpa dengan penyakit, hilangnya akal, hilang ingatan pun sudahlah. Macam kami-kami yang dah berusia lanjut ni, sudah mulai terasa bagaimana maklumat yang sedia ada dalam kepala ni boleh hilang buat beberapa ketika. Orang tanya anak cucu pun tak boleh nak cerita. Orang tanya kemarin makan apa, nanti tak boleh secara spontan. Itu akal kita dah mula terganggu. Tetapi gangguan yang berlaku secara tabi'i, sama ada kita perlu dapatkan rawatan untuk kembali pulih seperti mana biasa, ataupun dia akan pulih seperti mana biasa melalui proses tabi'i, begitu saja. Kerana itulah pengamal-pengamal ataupun penghafaz-penghafaz Al-Quran ni, salah satu daripada amalan yang perlu diteruskan ialah amalan membaca Al-Quran dari masa ke semasa. Boleh membantu kita untuk mendapatkan ingatan semula terhadap apa-apa yang telah berlaku kepada diri kita sendiri ataupun kepada rakan-rakan kita dan lain-lainnya. Umum macam kami ni dah mula hilang ingatan. Kalau dulu nak ceramah 2-3 jam tak ada masalah, tapi sekarang nak ceramah 1 jam pun bermasalah. Nak kata yang lain, dia keluar yang lain. Kita nak kata satu benda, tapi dia terkeluar benda lain, dia pikuk lain. Mula dah kawalan ingatan kita tadi sudah terlepas sikit demi sikit. Sebab tu saya lebih suka saya mengajar daripada saya berceramah. Berceramah ni kadang-kadang maklumat kita tu tidak tersusun dengan baik. Nak kata hak lain, dia keluar hak lain. Bila nak kata, dia tak datang. Bila kita dah selesai, dah balik kok jalan tengah mandu kereta, dia mai balik. Pelan-pelan dia mai balik. Jadi dia on off dari masa ke semasa. Ini boleh jadi disebabkan faktor usia, disebabkan oleh faktor penyakit yang menimpa. Jadi kalau kita tengok rakan-rakan kita yang hilang akal ni,
boleh rasalah bagaimana nikmatnya kita masih terpelihara dengan akal fikiran yang cukup sempurna, berfungsi dengan baik. Jadi salahnya kalau kita bertindak di luar kemampuan kita ataupun masih dalam kemampuan kita tapi bertindak luar kawalan yang sepatutnya ada, sehingga menyebabkan terganggunya akal. Siapa boleh jamin kepada kita yang akal kita akan kembali seperti mana biasa? Tak ada siapa yang boleh jamin. Hanya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang hari ini okey, besok tak okey. Ada orang yang dalam tempoh yang terdekat barangkali boleh hilang akal secara tiba-tiba. Ini boleh berlaku kepada sesiapa pun. Sebab tu kita kena jaga akal kita dengan baik. Sebaik mungkin kita kena jaga akal kita. Sekarang ada bahan-bahan ubatan, rawatan yang boleh membantu ingatan, membantu akal kita supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Walaupun sudah berusia lanjut, ini boleh berlaku, tetapi masih belum mempunyai jaminan sepenuhnya. Kalau ada yang boleh jamin ingatan kita boleh terus kuat, kukuh sampai bila-bila, barangkali ada orang yang sanggup beli dengan nilai harga yang tinggi, tetapi apakan daya, ini anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang nakkan, yang Tuhan nak dia boleh dapat, yang Tuhan tak nak dia takkan boleh dapat. Sebab tu kita yang masih dikurniakan oleh Tuhan dengan akal fikiran yang waras, kita kena banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah akal yang waras ini tidak disalahgunakan, bahkan digunakan dengan baik untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat, dan dengan itu insya-Allah akan terselamat. Waktu kita masih mengizinkan 15 minit lagi. Okey. Jadi dalam proses membina hukum hakam syarak, akal sangat penting. Peranan akal sangat penting dalam membantu kita ataupun membantu para ulama kita dalam membuat dan membina sesuatu hukum syarak. Kami di peringkat Majlis Fatwa Negeri Perlis, kita sentiasa bersidang dari masa ke semasa, terutama sekali bila kita berhadapan dengan kes-kes baru. Kes-kes baru yang belum ada hukum ataupun kes-kes lama diperlukan semakan supaya keadaan yang sudah banyak berubah akan dapat disesuaikan dengan keperluan semasa. Jadi kami sentiasa dari masa ke semasa, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang lebih daripada sekali dalam satu bulan, kadang-kadang lebih daripada 2-3 bulan baru kita berjumpa balik semula, berdasarkan kepada keperluan semasa. Saya ambil contoh, kita dekat nak puasa, kita dikenaki membuat satu rumusan hukum kadar fitrah, kadar zakat fitrah di Negeri Perlis. Negeri lain dia ada majlis fatwa dia sendiri, kita Negeri Perlis ada majlis fatwa kita. Kita dikenaki supaya membuat satu keputusan terkini, walaupun zakat fitrah dia berulang dari setahun ke setahun, tapi mengambil kira faktor-faktor perkembangan semasa yang terkini, kita telah membuat satu kesimpulan hukum di mana setiap umat Islam yang tinggal di Negeri Perlis ni, sama ada baru
maupun dah lama penduduk-penduduk tetap daripada asal usul memang dari negeri Perlis, maupun mereka-mereka yang datang berhijrah dari negeri lain ke negeri Perlis, mereka diwajibkan membayar zakat fitrah satu gantang zakat fitrah. Biasanya kadar satu gantang yang kita gunakan ataupun yang selama ni kita gunakan ialah dengan merujuk kepada gantang Cina. Gantang Cina ni lebih kurang dalam 4 kilo lebih. Satu gantang 4 kilo beras lebih. Tapi setelah kita rujuk kembali untuk mendapatkan setepat mungkin maksud segantang makanan kita tadi daripada beras, kerana kita makan beras di sini, kita rujuk kepada gantang yang setepat mungkin dengan gantang yang diguna pakai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hantar wakil kita pergi ke Madinah untuk mengenal pasti zakat gantang Nabi, untuk mengenal pasti kadar gantang Nabi. Bila kita pergi, kita dapat di Madinah, kita juga dapat daripada tempat-tempat lain, dan akhirnya kita buat satu kesimpulan, kadar zakat fitrah satu gantang sama dengan bersamaan dengan 2.6 kilogram. 2.6 kilogram. Kalau kita nak bagi zakat daripada beras, kita boleh bagi 2.6 kilogram, sudah cukup dan memadai dengan kewajipan kita mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dinilai dari sudut harga, kita dapati nilai harga yang berbeza-beza di antara beras grade 1, grade 2, grade 3 dan seterusnya mempunyai nilai harga yang berbeza. Dan dengan yang demikian, kita ambil jalan tengah, kadar ataupun nilai yang pertengahan. Kita dapati nilai segantang zakat fitrah ialah RM7. Kalau dia nak bagi dalam bentuk nilai. Kalau dia nak bagi dalam bentuk beras betul 2.6 kg, tak kira grade mana yang dia guna, yang dia makan untuk diri dia dan juga untuk mereka-mereka yang di bawah tanggungan dia. Jadi ini boleh berlaku perubahan, boleh berubah dari masa ke semasa. Orang susah pun sekali-sekala dia makan beras grade tinggi, grade yang istimewa, basmati. Kita ada restoran-restoran Arab di tempat kita, restoran lain pun sama juga. Mereka masak daripada beras basmati grade 1 ataupun grade 2. Sekali-sekala. Ada orang yang makan hari-hari. Orang Kencik Manis ni orang kaya. Orang Kencik Manis ni orang kaya, dia tak boleh makan gula, dia boleh makan beras basmati kerana kurang dia punya kanji dia. Jadi gula dalam beras ni juga, kadar gula dalam beras ni juga tinggi. Jadi kalau kita makan beras biasa ni, dia punya kadar kanji dengan gula yang terdapat dalam beras biasa memang tinggi. Boleh jadi pesakit kencing manis ni dia terpaksa makan beras. Jadi ini kadar-kadar yang diambil kira, dan kita rasakan bahawa yang paling pertengahan, yang paling sederhana ialah RM7 nilai dia.
Dan ini akan dilaksanakan untuk tahun ini, untuk Ramadan besok lusa ni. Manakala Ramadan yang berikutnya kita akan semak semula. Boleh jadi tak ada perubahan, boleh jadi ada perubahan. Boleh jadi dari masa ke semasa akan ada perubahan-perubahan tertentu. Itu salah satu contoh bagaimana akal fikiran ataupun ijtihad yang menggunakan akal fikiran. Ijtihad ini maknanya kita memerah tenaga pemikiran kita semaksimum mungkin dalam membuat sesuatu keputusan yang berkaitan dengan hukum hakam syarak. Hukum hakam syarak. Jadi kita sentiasa melakukan semakan dari masa ke semasa, dan dengan yang demikian perubahan juga kadang-kadang disebabkan oleh faktor maklumat yang tidak lengkap, disebabkan oleh faktor-faktor lain, dipengaruhi oleh maklumat-maklumat terkini dan berbagai-bagai lagi mengambil kira dalam membuat sesuatu keputusan. Jadi peranan akal itu sangat penting, dan penjagaan akal, kesempurnaan akal juga sangat-sangat dituntut dalam agama Islam, supaya kita senantiasa berusaha menjaga akal fikiran kita dengan baik. Dengan kata lain, dalam kehidupan seharian kita, akal yang hilang disebabkan oleh faktor tabi'i. Kita tidur malam, bila lena terputus kita dengan fungsi akal, sehinggalah kita jaga. Kalau kita terjaga tengah malam ataupun kita terjaga pada waktu-waktu yang biasanya kita terjaga, boleh jadi akal tu dia kembali pulih seperti mana biasa secara spontan. Boleh jadi tersangkut-sangkut dengan keadaan-keadaan tertentu, boleh jadi, dan boleh jadi juga akan terhapus sama sekali. Ada orang tidak tak bangun dah sampai bila? Sampai bila-bila. Ada orang tidak boleh boleh bangun semula, tetapi dalam keadaan yang jauh beza. Dia lumpuh, dia macam-macam boleh berlaku. Ada orang yang kembali pulih secara spontan macam biasa, bahkan lebih cerdas dengan akal yang segar, boleh berfikir perkara-perkara bukan saja melibatkan kepentingan diri tapi melibatkan kepentingan ummah. Dan ini yang dimaksudkan sebagai ijtihad. Kita jangan sangka yang ijtihad tu hanya boleh berlaku kepada ulama-ulama besar sahaja, tapi juga boleh berlaku kepada setiap individu kita. Umpamanya kita dalam usaha untuk melakukan amal ibadah seharian, ibadah salat kita, ibadah puasa dan sebagainya, memerlukan ijtihad, memerlukan daya usaha, menggunakan fikiran semaksimum mungkin yang boleh dalam menentukan sesuatu hukum, khususnya untuk menghayati hukum berkaitan dengan bersuci. Umpamanya kita nak menyucikan diri kita daripada najis, kita nak menyucikan diri kita daripada hadas kecil maupun hadas besar, kita nak menyucikan diri kita daripada kotoran walaupun tak najis tapi kotor. Kadang-kadang kita tidak memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak. Sebaliknya kita dapat menyelesaikan sendiri masalah-permasalahan yang kita hadapi. Kita masuk bilik ayak kita seorang-seorang, bukan boleh masuk bilik ayak 2-3 orang. Oh, nak tanya, nak negotiate dulu, nak bincang dulu. Dah. Kita buat keputusan sendiri kita dalam bilik ayak kita seorang-seorang. Ini memerlukan ijtihad, kemampuan untuk membuat satu keputusan bagi menghayati mana-mana hukum hakam syarak. Hukum hakam berkaitan dengan bersuci, kita kena tahu. Kita mandi junub, nak menyucikan daripada hadas besar, mandi junub,
Mana kita tahu kalau akal kita tak dapat berfungsi dengan baik, adakah kita sudah menyempurnakan kriteria, syarat-syarat yang diperlukan bagi menyucikan daripada hadas besar? Seluruh badan kita, yang berdepan dengan kita, tangan kita boleh nampak, belakang kita tak nampak. Di belakang kita tak nampak. Ini memerlukan ijtihad. Kita rasa kita dah berjaya memandi ataupun berjaya untuk mandi, untuk basuh keseluruhan tubuh badan kita, yang kita nampak dan yang kita tak nampak. Lubang-lubang yang terdapat pada tubuh badan kita, ada lubang telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut, dan ada lubang di bawah, di bahagian bawah lagi. Bagaimana kita nak pastikan yang kesemuanya sudah rata, air sudah terkena dalam proses pembasuhan, mandian, sehingga kita rasa kita sudah menepati kita sudah menepati kehendak syarak kepada kita dalam menghayati hukum syarak yang berkenaan. Kadang-kadang kita nak semayang dengan arah kiblat. Arah kiblat, kita dikenaki supaya menghadap ke arah kiblat. Memanglah tuntutan syarak kepada kita supaya setiap kali kita nak salah, kita kena menghadap kiblat. Jarak kiblat di antara kita dengan Kaabah ribu kilometer. Bagaimana usaha kita untuk mendapatkan kepastian yang kita menghadap kiblat yang betul? Memerlukan ijtihad. Apatah lagi kita di dalam keadaan jauh daripada masjid, keadaan yang kita tak biasa, memerlukan ijtihad. Dan untuk menghayati konsep ijtihad, kita kena mempunyai akal fikiran yang sempurna. Jadi pendek kata, akal fikiran yang sempurna ni menjadi sesuatu yang sangat penting dari sudut agama, tuntutan Islam kepada kita, dan juga dalam proses kehidupan seharian kita menggunakan akal untuk meningkatkan sesuatu yang kita nak capai supaya pencapaian kita menjadi lebih sempurna. Kita takkan dapat tahu nilai akal yang kita sering menggunakan kecuali apabila hilangnya akal. Bila hilang akal, hilang maruah. Bila hilang akal, hilang pertimbangan. Bila hilang akal, hilang segala-galanya. Jadi dengan itu, marilah kita sama-sama dapat memelihara akal, dan supaya akal kita dapat berfungsi dengan baik. Hanya sekian sekadar itu ceramah ataupun kuliah saya pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.